والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلق به عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وبعد بسر من أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Dia sambung pelajaran kita muka surat 27 yang bawah sekali tu. Dia punya apa? Kita panggil perenggan. Bulan lepas kita membincangkan yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, kesalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru kan. Jadi kita habiskan sikit lagi huraian bawah. Tetapi ulama mutaakhirin, mutaakhirnya ulama-ulama yang kemudian lah, zaman-zaman mutaakhir, zaman-zaman kemudian, zaman kemudian zaman mutaakhir, zaman-zaman kita lah, telah berkata adalah perkataan yang tersebut dalam Quran dan hadis. Apa dia? Mengatakan muka dan tangan bagi Allah Ta'ala itu ialah yang dikehendaki dengan muka itu zat. Tak boleh kita kata Quran kata muka, maknanya Allah ada muka, tak boleh. Maka sebab itu ulama kemudian ni dia takwilkan, tanggungkan, ubahkan, tafsirkan pengertian muka itu kepada maksud diri, zat. Sebab Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis tu bahasa mudahnya Allah tak sama dengan makhluk. Sebab tu istilah dalam ilmu tauhid ni dia sebut hadis ke hawadis baharu. Baharu tu makna makhluk. Tu dia punya kaedah. Jadi benda-benda baru ni benda yang dicipta. Tercipta, dicipta, samalah. Maka yang mencipta mesti tak sama dengan yang dicipta. Kalau kita kata yang mencipta itu sama dengan dicipta, maka tak masuk akal. Manusia cipta kereta, adakah kereta sama dengan manusia? Adakah manusia sama dengan kereta? Itu bahasa mudah kan? Perumpamaan mudah. Jadi Allah Ta'ala samalah. Dia sebut Allah Ta'ala itu dalam Quran perkataan muka pada bahasa Al-Quran, maka maknanya ialah diri Allah. Ulama uraikan kenapa orang Arab biasa sebut muka, wajhullah, muka tu sebagai makna zat. Sebab biasanya muka ni tanda kemuliaan. Betul, kita tengok dalam agama ni pun kenapa larangan menampar muka kan? Menampar muka ni sebab muka tu tempat mulia. Muka tu kemuliaan. Betul, kalau kita tengok muka kita cacat sikit, kita rasa malu kan? Ataupun muka kita ada tobek-tobek, kita rasa malu. Ada jerawat sikit, kita rasa malu. Ada bau, semua tu biasalah. Sebab muka tu tempat yang mulia. Jaga sungguh. Badan kita ada cara bala ke, ada cacat sikit, kita boleh tutup dengan baju. Muka tutup topeng. Orang kata apa ke hal ke topeng ni? Orang biasa pakai emas yang COVID tu, pakai topeng semua muka dah kan? Pelik. Orang kata dah macam penyanyi rock pakai topeng tu kan. Dia tu pakai topeng pada sebab ke? Ni penyanyi rock lah pernah penyanyi Melayu kan? Amuk. Tak ada sebab sebab bapak ada ustaz, orang kenal muka. Orang kampung ada pakai nama samaran. Dia abang dia kawan saya juga belajar Al-Azhar. Dia malu dia dah berdiri.
Okey, dan yang dikendaki dengan tangan itu kudrat. Tangan tu kudrat. Sebab siapa tangan dia bagi kudrat? Tangan tu biasanya kita angkat benda. Kena ada kuasa lah. Tangan tu kena kuat. Maka takwilnya, tafsirnya, terjemahannya, huraiannya, tangan itu artinya kudrat. Itu takwil tu. Saya dulu sebut asas perkataan takwil ni lah tidak mentafsir, menterjemah kepada lafaz itu secara literal, maksudnya secara zahir, sebab muka-muka dalam kata kita ubah kepada maksud yang munasabah, yang sesuai. Dia bukan munasabah sesuai dia, menuruti kaedah bahasa. Tapi bukan bahasa kita lah, kena bahasa Arab. Sebab dia dasar dari Quran bahasa Arab. Demikian lagi tiap-tiap perkataan yang seumpama itu ditakwil, mana ditanggungkan. Di sini dia terjemah tak tanggunglah dengan perkara yang munasabah, yang sesuai lah munasabah tu, daripada segala sifat yang sabit. Sifat yang sabit ni sifat yang tetap ada bagi Allah Ta'ala. Segala sifat yang sabit maknanya yang tetap bagi Allah Ta'ala. Maka kita sebut zat tu diri, kuasa tu sifat. Lepas tu bincang perbincangan ilmu tauhid ni, kita kena ingat yang kita bincang pada sifat 20 ni, kita bincangkan zat Allah, diri Allah. Kita bincangkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bincangkan yang ketiga, perbuatan-perbuatan Allah. Maka di antara i'tiqad ini yang lebih sentosa ialah i'tiqad ulama mutaqaddimin. Ini kalau kita belajar makna tauhid, semua benda sama cakap juga. Apakah i'tiqad yang paling selamat? Sentosa ni paling selamat lah ulama yang terdahulu. Apa maksud dia? Boleh tulis sikit lah. Iaitu jangan diterjemahkan apa-apa makna, iaitu jangan diterjemahkan dengan apa-apa makna dan terserah kepada Allah. Istilah serah ni tafwid dipanggil. Kalau biasa sekarang ustaz dia gunakan tafwid lah, sebab dalam Islam ni tafwid. Tafwid ni serah kepada Allah Ta'ala. Saya pernah bincang dengan orang yang mengajar tauhid. Kalau gitu kita tafsir Quran pada bahasa Melayu macam mana nak buat terjemah? Sebab ni dia sebut wajhullahi, wajah Allah, otomatik kita terjemah. Tangan yadullahi, tangan Allah. Kita jangan terjemah, apa nak buat macam mana? Itu yang permasalahan dia. Kita beli tafsir Quran tu, kita pastikan bahawa tafsir itu dia tidak menterjemahkannya. Tapi macam mana kalau tak terjemahkan? Nampak? Ini masalah dia. Sebab ulama mutaqaddimin zaman dulu tu memang orang Arab lah. Bila orang tanya wajhullah bahasa Arab, ya Allah, dia diam. Serah kepada Allah Ta'ala. Allah beritahu maksud dia, kita tak tahu. Jangan kita memperpanjangkan perbahasan ni. Tapi kalau kita Melayu, orang tanya, jadi bolehlah macam ni lah kan. Kalau kita sebut wajhullah, dia akan tulis dalam bahasa Melayu wajhullah. Ikut jam Melayu lah. Yadullah, yadullah. Saya rasa mungkin gitu pun. Itu yang mutaqaddimin. Jadi kesudahannya lah, orang kata apa, dia punya conclusion dia rupanya berhajat juga pada takwil. Sebab kita orang Melayu. Lepas tu asalnya orang-orang yang macam kita ni lah, yang bukan pada bangsa Arab sendiri, perlu bertakwil. Lepas tu tak boleh kita nak katakan hukum kan takwil tu sesat. Setengah-setengah orang aliran kita takwil sesat. Bila sesat, ada sampai bahaya mengkafir kita. Ni berat ni, tak boleh kata gitu. Jadi maknanya dua-dua betul, cuma dia tak kata salah. Betul, dia tu yang paling sentosa, paling selamat. Sebab apa paling selamat? Orang ini gini, selamatnya sebab orang takkan terfikir di pemikiran dia, Allah ada muka. Nanti dia mula berlalu tau. Muka macam ada mata, macam ada hidung. Macam ada mata dia, macam hidung kan. Hidung dia 2 lubang ke 4 lubang. Dah macam kita kira badan gong lah berapa lubang. Allah kalau dia muka macam ada mulut, macam ada gigi Allah. Dah kan? Melayu lah. Tak boleh. Jadi maknanya satu, dua-dua ni betul, cuma ni yang paling selamat mutaqaddimin yang dulu, yang mana mutaakhir ni dia tak boleh. Mungkin kita boleh katakan takwil ni penting juga pada orang macam itu. Tapi dia kena ada pakar dia dah. Orang kata ada had batasan dia. Sekadar tu je. Tapi bagi saya pengalaman, selamat lagi takwil sebabnya orang tanya lagi dah.
tamsilat itu benda kan, perumpamaan je, muka tu diri, kemuliaan kan. Kan di zaman kan. Tapi setengah orang tak faham. Itu sampai dia kata kita sesat, berat ni. Saya tengok kalau kita tegang leher buat ni memang tak habis, tak selesai kan. Banyak lagi benda nak dibincangkan. Kan? Harga telur ayam, guys. Kan? Kesaliman. Kesaliman besi baru kan. Okey. Nampak kan? Satu benda gini, dia tak boleh nak kata apa dah, itulah. Berakhir yang gitu je lah. Yang kelima, sekarang kita masuk tajuk Qiyamu ta'ala binafsihi. Artinya berdiri Allah dengan sendiri, bersendirian. Okey, bila kita sebut berkaitan qiyam ni, maknanya berdiri. Kan? Berdiri. Di sini yang bahasa Arab penting ni. Orang Arab ni kadang qiyam ni gunakan makna berdiri, makna bukan duduk lah. Ada maksud qiyam kadang melaksanakan sesuatu. Melaksanakan sesuatu. Nanti kita bincang dia tadi apa maksudnya. Tidak berkehendak, maknanya tidak kehendak Allah Ta'ala lah, kepada tempat berdiri. Maknanya Allah Ta'ala tu berdiri dengan sendiri. Allah tu sendirian. Sendirian tu maknanya apa di sini? Allah tidak berkehendak kepada tempat berdiri, mana zat. Mana Allah tak perlukan kepada diri yang lain untuk mencipta diri ini. Nampak? Kita manusia lain. Kita tak boleh berdiri dengan sendiri. Kita tak boleh berjalan sendiri, tak boleh buat apa dengan sendiri, melainkan dengan kuasa Allah. Kalau Allah Ta'ala pula dia buat satu tu dengan kuasa dia pula. Dengan kuasa dia, bukan kuasa lain. Itu mana berdiri dengan sendiri. Semua kuasa dia. Bahasa itu bahasa mudah ni. Semuanya dia ni kuasa. Dia tak ada gunakan kuasa lain. Kita tengok kan. Kita suka belajar tauhid ni, dia sebut Allah mesti banding dengan makhluk. Mesti banding dengan makhluk. Kita, kalau kita punya i'tiqad dan kepercayaan, segala gerak geri kita, siapa yang beri kuasa? Allah Ta'ala. Dengan izin dia. Bukan mana beri kuasa tu dia masukkan kuasa kita, tidak. Dengan kudrat iradat dia. Dia mencipta kita dengan kudrat dia, dengan iradat, dengan kehendak dia, dengan ilmu dia, dengan pengetahuan dia. Dia layak dengan kita ke tak layak ke kan? Kita ni hidup tak hidup tu, maka semua dengan dia. Maka kita bergerak ni, kekuatan ni Allah Ta'ala yang izinkan ada dalam diri kita. Dia tak beri kongsi, dia tak kongsi kudrat. Tapi Allah Ta'ala sendiri yang beri kita dengan keizinan dia untuk kita berkuasa. Semua tu kita buat, semuanya daripada Allah Ta'ala. Allah sendiri dia bagaimana? Itu nama Qiyamu ta'ala binafsihi. Dia buat sendiri, tak ada lagi orang yang bantu dia. Diri sendiri pun tak siapa yang buat, dia cipta. Sebagaimana pula pembuat kita pun tak siapa yang nak cipta. Dia sendiri yang buat ni buatan ni. Dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan dia. Jadi maksud Qiyamu ta'ala binafsihi, berdiri zat Allah dengan sendirinya. Allah Ta'ala itu dengan sendiri atau bersendirian tanpa berkehendak kepada yang menjadikannya, dan tidak berkehendak kepada zat tempat berdiri. Mana zat tu diri, dia tak perlukan kepada sesuatu yang mencipta dia. Itu maksud dia lah, sama je maksud dia. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Allah Ta'ala berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikan dia. Jadi maknanya, maksud situ apa dia? Lawannya situ, makna lawan Qiyamu ta'ala binafsi, berdiri dengan sendirinya. Allah tak perlu kepada yang menciptakan dia. Allah juga tak perlu kepada sesuatu yang membantu dia. Berkehendak pada tempat itu, tak siapa boleh bantu Allah Ta'ala. Tegaknya Allah Ta'ala itu terkaya. Terkaya ni maksudnya tak perlulah. Ni bahasa-bahasa lama yang dah bahasa Arab. Terkaya ni mana tak perlu. Dan tiada berhajat. Itu dia, tiada berhajat lah kepada sesuatu, sama ada pada perbuatannya atau hukumannya. Tetapi Tuhan menjadikan sesuatu dan mengadakan undang-undang semuanya untuk faedah dan maslahat, makna kebaikan lah, yang kembali kepada sekalian makhluk, dan dia menjadikan semata-mata kerana kelebihannya dan belas kasihannya, bukan sekali-kali kerana berhajat kepada faedah. Ini maksudnya. Allah Ta'ala ni bila dia jadikan sesuatu itu,
Okey, atau dia sendiri mengadakan peraturan undang-undang hukum hakam, semua tak ada faedah begini. Kita tak sembahyang ke sembahyang tak ada langsung beri faedah di Allah Ta'ala, apatah lagi beri mudarat. Mana salah lah kalau kita beranggapan kita sembahyang Allah untung, kita tak sembahyang Allah rugi. Tak boleh. Allah buat hukum ni untuk kepentingan diri dia, bukan untuk kepentingan diri makhluk. Salah fahaman tu. Sebenarnya untuk diri kita sendiri. Contoh, Allah suruh kita beribadat. Ibadat tu untuk diri sendiri sebenarnya. Walaupun ibadat tu kita buat patuh Allah Ta'ala, tapi tujuannya melamat kita daripada murka dan azab Allah. Jadi untuk selamatkan daripada murka dan azab Allah serta mendapat redha Allah, itu matlamatnya ialah keuntungan untuk diri kita sendiri. Allah tak ada faedah. Kita kalau buat apa-apa pun semua faedah untuk diri sendiri. Contoh kan, kita buat kerja sungguh-sungguh, buat kerja sesungguh, buat sayang. Pangkat ni. Mana kita buat apa pun untuk diri sendiri. Tapi Allah ni buat apa pun tak ada untuk diri sendiri. Sebab dia tak berhajat kan tu. Kita buat apa semua berhajat untuk kita sendiri. Kita keluar cari rezeki untuk kita makan, untuk kita minum, untuk kita macam-macam lah rezeki kan luar maksud dia, untuk anak isteri kita. Allah tak nak buat apa saja tidak untuk faedah diri dia. Tapi faedah tu untuk diri makhluk, manusia, termasuk manusia. Jadi bila sebut termasuk manusia, mana kita ni miskin sebenarnya. Sebab kita berhajat kepada sesuatu. Allah tak berhajat. Sebab dia dah maha kaya. Betul dalam surah Muhammad ayat 38. Ini tambahan dalam kitab tadi sebut. Dia kata wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Surah Muhammad ayat 38. Dan Allah itu maha kaya, al-ghani. Maha kaya ni tak perlukan sesuatu. Sebab itu dia sebut orang kaya dia tak perlukan sesuatu. Tapi kalau dia kaya memerlukan sesuatu, masih lagi miskin kan dia. Tapi hakikatnya kita miskin. Walaupun orang kata kita kaya, itu taraf hamba, taraf makhluk je. Sebab kita masih lagi memerlukan. Orang kaya memerlukan sesuatu yang bantu dia untuk dia kaya. Apa dia? Kalau dia berniaga, dia perlukan pelanggan. Allah Ta'ala tak perlu semua. Allah cipta makhluk, dan cipta makhluk tu taat ke tak taat, tak ada langsung memberi faedah dan untung pada diri sendiri. Lepas tu Allah Ta'ala tak ambil faedah pada ibadat kita. Nampak tak? Tapi ibadat tu faedahnya untuk diri kita, bukan untuk diri Allah. Kita buat peraturan untuk diri kita, bukan untuk diri orang lain pun kadang-kadang. Mungkin kita rasa kita punya jawatan tergugat, kita buat macam contoh undang-undang payah. Jangan tergugat kita jawatan. Pada ambil jangan ni orang takut lah, contoh lah, tak ada kena-mena hidup, mati contoh saya untuk mudah dipahami. Cuma kalau Allah Ta'ala dia buat, ada tak untuk kepentingan diri dia? Tak ada. Contohnya Allah kata jangan sembah selain daripada aku. Dia manusia sembah daripada Allah Ta'ala. Tergugat, Allah kata tergugat. Dia tergugat kita je. Jadi syirik, jadi kafir, masuk neraka, kekal neraka. Itu dia. Dia lemah kita lagi sebenarnya. Allah kata wa antumul fuqara, dan kamu sendiri yang fakir miskin. Jadi Allah Ta'ala buat sesuatu pun kerana kelebihan dari diri dia sendiri. Apa kelebihan dia? Dia ada macam-macam. Dia boleh bagi pahala, syurga, nikmat. Nampak? Dan dengan belah kasihannya, macam contoh kita katalah, dengan belah kasihan Allah Ta'ala, jadikan kita, jadikan rezeki untuk kita, jadikan nikmat untuk kita, jadikan sihat untuk kita. Ini semua dipanggil apa dia? Belah kasihan Allah pada kita, pada hamba. Kita tengok binatang yang hidup tu kan. Binatang yang hidup ada makanan dia. Itu belah kasihan Allah pada makhluk tu. Nampak? Binatang tak payah dia pergi bekerja macam kita. Kita kena kerja dulu. Binatang tak payah. Kita kata dalam ni ulat dalam batu boleh makan. Dia tak perlu apa-apa dah kan. Dia duduk dalam batu boleh makan. Kita duduk dalam batu tak boleh makan dah. Tak, kena makan dia je. Kena makan dia ulat. Ulat tanah. Tak ada apa. Rugi kita. Tapi pada binatang Allah jadikan makhluk tu dengan kasihan dengan ihsan dia. Dengan ihsan dia. Tengok kucing, kita lepaskan dia, hidup dia. Tak, kita pernah lupa kucing mati, mereka sakit atau sampai ajal lah. Kalau kita tengok kucing ni mati kelaparan, sebab apa? Tak ada makanan. Itu logik juga, tapi kalau kita fikir balik, kita lepaskan dia. Kita tak lepaskan dia duduk dalam rumah, tak pergi makan, kurung dia. Berhari-hari mati dia. Tapi kita lepaskan dia, hidup je dia. Lepas tu binatang ni segi hukum,
Kalau tak nak bela, lepas lagi. Biar dia hidup ni. Dia berhenti pada sebab rahmat Allah. Kepada makhluk dia siapkan makanan. Dia siapkan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang hidup atas muka dunia ni Allah tentukan rezeki masing-masing. Manusia rezeki manusia. Binatang rezeki binatang. Ada saya tengok satu capture ni. Orang ni ambil dalam Instagram lah. Kadang-kadang kita tengok ada banyak video-video ni kan. Tapi tengok video manfaat lah ni, ada manfaat lah. Hanya ada perempuan bogel lah. Jadi haluan bintang minum air. Mungkin berlaku kat Afrika. Pasal Afrika banyak kan minum bintang liar ni. Dia duduk minum air tuan, datang buaya. Kekam. Ikutkan saiz buaya tu dengan saiz haluan bintang tu besar lagi buaya. Tapi tu kata ihsan Allah, kudrat kuasa irodat dia tu, dia boleh tokak balik buaya tu, buaya ke darat dia nak makan. Nampak tak? Maknanya mungkin pada segi akal yang ada, tahap buaya tu kata inilah mangsa. Tapi terbalik, dia jadi mangsa harimau tu pula. Yang sepatutnya harimau tu mangsa dia. Ini kuasa Allah Ta'ala dia kata. Kan, belah kasihan Allah, mungkin Allah kesian dengan datang yang mungkin di kelaparan tadi. Buaya lapar, harimau lapar. Tengok makanan dan mata dia kan. Cuma dia kena survive sikit lah, nak kena lawan ni. Kuat dia tarik orang yang atas. Daripada sungai dia masuk dalam tu, dia boleh naik atas balik. Bawa budaya tu heret sampai ke darat. Allahu Akbar. Ya. Tapi harimau lawan gajah kalah harimau. Gajah menang. Saya pun tak tahu lah, tapi orang kata kan gajah lawan harimau kalah lah, harimau kan gajah menang. Allahu Akbar. Maka Tuhan terkaya daripada mengambil manfaat atau taat hamba-Nya. Kita semayang tak semayang, Allah tak ambil manfaat langsung. Kita kalau orang bawah kita buat kerja, ada manfaat untuk kita kan. Kita siapkan kita punya barang-barang, nak kau pergi jual. Kau dapat gaji, aku dapat untung. Itulah, Allah tak ada. Dan tidak sekali-kali menjadikan mudarat kepadanya. Kalau hamba tu tak taat pada dia pun tak ada mudarat. Oleh sebab maksiat hambanya. Hanya senya disuruh, diperintah, ditegah makhluk itu, iaitu bagi perkara yang kembali faedahnya kepada makhluk juga. Sebagaimana firman-Nya. Ini kita faham dulu. Surah Fussilat ayat 46. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa berbuat amal yang soleh, maka pahalanya itu kepada dirinya dua. Amal soleh ni apa dia? Banyak orang kadang-kadang dia tak faham amal soleh tu apa, amal soleh tu apa. Amal soleh ni amal atau perbuatan yang Allah redha. Itu yang penting. Baru dia amal soleh. Kalau benda tak amal soleh, Allah tak redha. Kalau soleh, Allah redha. Itu mana soleh. Semayang Allah redha lah. Nampak tak? Tapi ada masanya kadang-kadang semayang ni pun Allah tak redha. Masa bila semayang sunat kita buat, tinggalkan benda wajib. Contoh senang je. Semayang duha rajin, semayang zuhur tak. Langsung tak. Dia tak ada apa soleh, tak toleh dia kan. Ya? Ataupun si isteri berpuasa sunat tanpa izin suami. Puasa kan soleh lah, puasa sunat lah. Puasa wajib lain. Tapi tak minta izin suami. Bang, saya nak puasa besok. Kecuali kalau isterinya sudah tidak diperlukan lagi oleh suami dia. Gitu mungkin juga. Dia tak perlu dah kan. Tak apalah. Disebabkan faktor umur kan. Atau faktor dia sakit. Lain. Jadi sebab tu amal soleh ni amal yang Allah redha. Jangan kita buat amal soleh pada kita, tapi pada Allah tidak. Jangan. Antara kita tolong orang. Tolong amal soleh Allah redha. Tapi tolong tu pula tengok dari segi syarak. Ni kita kaum perempuan kita bukan mahram kita, dia balik seorang. Awak nak pergi mana? Nak balik. Amin nak kita saya tak apa. Saya ikhlas tu mengantar tak boleh. Kita bina. Mas sekarang Grab belah nampak. Pakai Grab belah. Cari duit biar dia aku. Tu boleh tak? Ni tak naik kereta aku.
Sudah. Tahu dia rumah perang. Jadi dah cerita mak kilau katanya. Cerita mak kilau. Baik. Jadi amal soleh ni maka pahala tu pada kita. Mana kita buat amal soleh tu manfaat kita, pahala. Masuk dalam akaun pahala kita. Untunglah. Dan barang siapa buat jahat, maka balasannya, seksanya itu tertanggung ke atas dirinya juga. Allahu Akbar. Buat jahat, dia yang tanggung. Dia tak semayang, dosa dia tanggung. Dia halang orang nak solat, dia yang tanggung dosa. Dia sendiri yang tedah aurat, dia sendiri yang dosa. Nampak tak? Yang itu. Selalu orang kata gitu lah, kau dedah aurat, kau kan baik, aku dedah aurat, aku baik. Itu. Dia tak dedah aurat dosa, mana dia sebabkan dia buat baik, dosa dia lain, Allah ampunkan. Tak? Satu wajib, status itu Allah tu wajib. Banyak orang ni tu tak faham. Dia tak faham mana yang lebih utama dia buat. Itu kadang-kadang ada amal kita buat, dia sia je. Sebab benda yang wajib kita buat, kita buat sunat. Jangan. Tanggung dosa. Tanggung dosa. Dan lagi firman-Nya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat kebajikan, maka kebajikan itu terpulang bagi diri kamu, kerana pahalanya itu kembali kepada diri kamu. Pahala kau dapat. Tak ada orang yang dapat, dia yang dapat. Tapi ada tak kadang-kadang amal perbuatan orang yang buat, orang yang buat pahala, orang lain buat pahala? Ada. Contoh, suami bagi duit pada isteri, isteri tu pun bersedekah. Isteri bersedekah dapat pahala, suami pun dapat pahala. Sebab dia sendiri bagi duit tu, isteri dia buat baik. Ataupun juga suami dia kata, mana duit tu? Saya sedekahkan. Tak apalah. Okey. Dapat pahala otomatik. Nampak? Otomatik pahala. Pasal dia sendiri redha perbuatan baik. Pahala. Itu untung. Lepas tu suami tu terjemahnya lah, semua wang milik isteri. Semua wang akan miliki isteri, akan miliki. Dia ringkasan suami tu kan. Semua kalau you tu ikut Indonesia, uang lah. Semua uang M tu milik isteri. Semua uang milik isteri. Itu rahsia perkataan suami. Kalau isteri pula ringkasan pada apa dia? Isteri tempat, istana tempat redha ilahi. Isteri bersuami dengan semua uang. Ada orang kata semua uang aku milik isteri. Allahu Akbar, kan? Memiliki pahala lah daripada sebalik uang dia beri tu. Dan jika buat jahat, kembalilah kejahatan tu pada dia. Dosa kembali dia juga. Dia akan isteri dah orang. Dia dapat dosa itu. Nampak tak? Dapat dosa. Maka kata Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala, adalah segala yang maujudat itu. Maujudat ni mana? Segala yang wujud. Kalau sebut maujudat tak dalam kitab ni, maknanya apa? Maknanya segala makhluk. Segala makhluk. Segala yang maujudat itu dengan nisbah berkehendak kepada tempat, kita lah, dan kepada yang menjadikan dia. Semuanya terbahagi kepada 4 bahagian. 4 bahagian ni perlu kita kena faham. Yang pertama, terkaya daripada tempat berdiri. Maksud tempat itu yang membantunya buat sesuatu. Itu maksudnya. Mana Allah tak perlu bantuan daripada siapa untuk buat sesuatu lah. Dan daripada yang menjadikan dia, iaitu zat Allah Ta'ala. Jadi bila kata Allah tak sama dengan makhluk lah, maksudnya nisbah pada Allah Ta'ala tu 4 perkara berbeza. Jadi kalau kita pula, kita ni berkehendakkan kepada yang lain daripada diri kita. Kita berhajatkan kepada yang mencipta kita, berhajat kepada yang boleh membantu kita untuk buat sesuatu.
Kalimat Allah tak perlu. B. Berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikan dia, iaitu segala arat. Arat ni istilah sebenarnya. Dalam ilmu tauhid, arat ni mana sifat bagi makhluk. Sifat bagi makhluk. Nanti saya terangkan depan. Jadi ada punya terjemahan dia. Tapi terjemahan dia sifat bagi makhluk di terjemahan dia, di huraian dia. Dan yang ketiga, terkaya daripada zat tempat berdiri tetapi berkehendak kepada yang menjadikan dia, iaitu segala jirim. Jirim ni pula makhluk. Allah tak boleh kata jirim. Terkaya daripada zat tempat berdiri, maknanya Allah Ta'ala tak perlu pada yang bantu dia, tak berhajat pada yang bantu dia untuk melakukan sesuatu. Kita nak buat satu, kita berhajat bantuan orang, peralatan, kan? Allah tak payah. Tak boleh kita kata etikat kita, Allah Ta'ala masa ciptakan dunia ni dia perlukan bahan-bahan untuk dimusnahkan. Sesat ada orang ni, ada tak perlu. Sedangkan bahan sendiri cipta, macam mana pula dia perlu kan? Dia yang cipta. Mana tu dia sudah terkaya pada zat, dia tak perlu pada benda lain. Dia sendiri tak diciptakan, dia mencipta. Macam mana pula dia perlu pada yang lain? Baik. Apa makna jirim? Kita buat sini yang senang sikit. Jirim ni, kalau kita tengok alam ni, air laut tu jirim lah. Air laut tu jirim. Itu dia punya contoh. Garam tu jisim. Maknanya kita tengok air laut tu cair. Kita ambil tapis buat proses, dah lama beku, kering, jadi garam. Keluarlah garam. Garam tu jisim, baru nampak rupa dia. Kemudian masin tu arat dia, sifat dia. Lepas tu ulama dia bahagikan perkataan arat dengan sifat khas untuk Allah, arat adalah untuk makhluk. Itu istilah digunakan dalam ilmu tauhid. Itu beza. Yang satu, bila ada orang kata belajar bahasa Arab kita tahu segala-galanya, bukan tahu segala-galanya. Belajar bahasa Arab mudah untuk tahu segala-galanya. Dia bukan tahu segala, mudah tahu, mudah belajar. So setiap ilmu disiplin dia beza. Kalau kita tahu bahasa Arab tapi disiplin ilmu tauhid, dia tak sama dengan bahasa Arab. Macam juga orang tajwid. Tajwid itu juga kena baca tajwid. Dia tak boleh kata tajwid tu asalkan baca Quran. Tahu tajwid tak? Kena baca tajwid tak? Disiplin dia lain, tak sama dengan ilmu bahasa Arab. Tak sama. Walaupun kita belajar makhraj, sebutan huruf dalam bahasa Arab, tapi tak sama dengan harakat atau bilangan panjang pendek dalam tajwid. Tak sama. Nampak? Baik. Jadi tiga benda tu lah. Air laut tu jirim, garam tu jisim, dan masin itu adalah dia punya sifat. Okey, sekarang perbincangan. Arat ni sifat bagi makhluk. Okey, masin ada pada garam. Tapi adakah masin itu garam, garam itu masin? Ni persoalan dia. Dia kata mana masin? Kalau kita kata garam tu garam, bukan masin. Garam tu jisim dia, sifat dia, arat dia masin. Okay. Siapa yang menciptanya? Allah Ta'ala. Sama tak diri Allah dengan makhluk? Tak sama lah. Tak sama. Tak boleh kata gitu. Nampak? Tak boleh kata gitu. Betul kata dia, arat tu, sifat masin tu mesti berdiri pada jirim, mesti ada pada air laut, dan mesti ada pada jisim, garam tadi. Maka sifat Allah pula wajib berdiri pada diri dia sendiri. Maksudnya sifat-sifat Allah tu mesti ada pada diri sendiri. Cuma beza sifat dia tidak dicipta, sifat makhluk dicipta, sifat dia tidak. Kalau kata sifat Allah dicipta, habis rosak akidah kita. Itu Allah tak sama dengan makhluk, dan Allah tak perlu bersatu yang menciptakan dia. Nampak? Itu dia. Satu ulama dia ambil contoh pada alam, pada makhluk. Nampak? Jadi hakikat jirim ni, benda ni perlu pada yang mencipta dia, pada makhluk. Allah tidak. Di yang terakhir terkaya,
Maksud terkailah Allah daripada yang menjadikan dia dan berdiri dia pada zat, iaitu sifat Allah Ta'ala. Maksud di sini, maka sifat Allah itu berdiri pada zatnya. Tadi saya sebut itu dah, itu maksudnya. Arad mesti ada arad, mana sifat makhluk mesti ada pada jirim. Adapun sifat Allah berdiri pada zatnya. Bezanya Allah menciptakan segala sifat dan juga jirim jisim makhluk, adapun diri Allah tidak. Itu je. Itu yang hakikat yang paling mudah kita faham dalam bab sifat 20. Maka tak boleh samakan Allah dengan makhluk, itu kesimpulan dia. Jangan samakan. Pasal diri dia buat sesuatu tu tak perlu bantuan dan pertolongan. Kalau ada soalan pada bulan lepas kan, malaikat tu bukankah dibantu Allah? Salah tu hakikat tu. Malaikat tu bukan bantu Allah. Malaikat menjalankan perintah Allah. Lepas tu dalam Quran kata wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apa yang diperintahkan saja. Tak ada mana-mana Quran atau hadis kata malaikat bantu Allah. Kalau bantu Allah, artinya kita jadikan Allah sama macam makhluk. Tapi ada orang kata, ada hadis kata kau bantu Allah. Dalam Quran kata inna surullah yang surkum wa yathabit aqdamakum. Kalau kamu bantu Allah, Allah bantu kamu. Allah tetapkan pendirian kamu. Maksud Quran jangan ditafsir mengikut akal. Malah di situ dia ada dia punya tadi dah takwil. Maksudnya lah setiap kamu bantu agama Allah. Itu maksud dia. Dia punya takdir dia punya anggapan dia ialah intan suruh dinallahi. Kalau kau bantu agama Allah, yang surkum, Allah bantu kamu. Itu maksud dia. Sama juga macam kita kata ittaqillah haitsuma kunta tajidhu amamaka. Kamu takwalah kepada Allah, pasti kamu akan dapati Allah depan kamu. Tak boleh kita kata etikat Allah depan kita. Berarti kalau kita sebut Allah depan kita, berarti kita beriktikad yang etikat salah. Maksud depan tu ada kat depan. Tak boleh. Maksud dia bantu kita. Itu tadi yang kita menjaga takwil tu kan. Itu takwil tu kan. Kalau depan, masa bila Allah di belakang tak jadi gitu. Masa bila duduk tepi kanan, tak boleh. Itu semuanya adalah dipanggil perumpamaan sahaja. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ada soalan? Boleh lah tanya sikit. Masa ada sikit. Baru ni merempit senang sikit lah. Kereta tu dia kena balik tahan dia. Ada tak ada? Ustaz, kalau manusia, jirim tu manusia, dari jisim dan sifat itu macam mana pula kita nak sama kan? Kalau daripada putih, hitam, tinggi, rendah tu dia mesti punya arat lah. Dia punya arat sifat lah. Itu je lah. Jirim dia tak? Jirim manusia? Darah? Jirim darah. Darah air mani. Air mani lah. Dia air mani, itu jisim tu, yang nampak dilihat dari jisim tu. Tu orang kata kalau kan, pada air laut tu, air tu lah jirim tu. Tegar tapi jisim. Macam sains ada. Allah dia boleh buat semua kan? Dia berkuasa. Maha berkuasa dan maha buat apa yang dia dapat dari kun fayakun. Apa hikmat dia cipta malaikat juga? Malaikat nak bagi tahu pada manusia ni, ada makhluk yang aku cipta ni taat pada aku, tak pernah derhaka. Itu je lah. Itu hikmah ni. Kata kita ni kena ada jiwa malaikat. Itu dalam puasa, hikmah puasa. Hikmah berpuasa ni, kita jiwa malaikat. Apa dia malaikat? Jiwa malaikat tak bernafsu. Tapi dia bukan suruh buang nafsu. Manusia dia suruh kawal nafsu. Macam diri malaikat lah. Malaikat Allah ceritakan tu tidak ada jantina. Malaikat tidak ada lelaki perempuan. Sebab dia tak ada nafsu. Kalau dia ada jantina, ada nafsu. Tapi nafsu lelaki, nafsu perempuan ada. Sebab dia ada jantina. Malaikat tak ada. Itu hikmah. Dia taat pada Allah Ta'ala. Itu jiwa malaikat kena dalam diri kita ketika kita puasa. Tengok makan, boleh makan, kau orang tahu pun. Tapi taat, kita tak makan. Macam malaikat tak makan, minum tak. Cuma kita kahwin tapi tak boleh bersama. Kita tunggu malam kan. Itulah tu jiwa malaikat. Dia panggil apa? Nafsu malakiyah. Wujudkan nafsu malakiyah, diri malaikat dalam diri kita semasa kita puasa. Jadi malaikat kan suci kan.
Kita orang kata, apa kan kau malaikat ke? Maksudnya suci kan, tak buat dosa kan? Maksudnya malaikat itulah. Jadi jelas kan Allah nak. Ending ni mana malaikat lah? Ha? Ending dia nanti malaikat macam mana? Syurga malaikat. Malaikat tak ada masuk neraka. Maksud dia nikmat yang dia rasa macam dia tak ada. Sebab tu kata manusia, malaikat kata manusia yang mulia pada dia. Sebab kita ni ada nafsu. Kita ni diuji. Siapa yang tahan ujian tu malaikat respect. Tahan ke ujian tu. Kan? Nafsu ada tak zina dia. Kan? Kahwin dia sampai 4 contohlah. Dia itu tujuan dia. Kita kan bukan masyarakat orang banyak marah dia kan. Kita nampak benda yang betul tapi salah. Jadi kalau mampu lah. Kalau tak mampu jangan kan. Itu je. Jadi malaikat tengok apa ni engkau apa ni tahan kau nafsu masa puasa. Tahan. Aku tak payah apa-apa pun memang gini keadaan kami. Itu kisah yang Harut Marut itu. Harut Marut. Dia malaikat. Dia kata apa? Ya Allah. Kan? Kalau kami jadi manusia, kami akan taat pada Engkau ya Allah. Tengok manusia teruk. Allah kata boleh. Aku turunkan kau kat dunia. Dua orang ni jadikan kau manusia sekejap. Jadi manusia dia apa? Memang kisah tu kisah Israeliat. Ulama kata ambil sebagai pengajaran boleh. Israeliat. Kisah ni dicipta oleh orang Bani Israel. Jadi manusia sekejap Harut Marut ni. Karut marut sungguh tu orang kata karut marut. Dia tengok perempuan tu meleleh-leleh. Bila dah berzina, kena hukuman. Pas nak kena hukuman tu, ya Allah ya Tuhan, macam ni ke hukuman? Allah kata itulah jangan cakap besar. Menunjukkan hebatnya manusia. Sebab tu bila peristiwa Isra Mi'raj, nak naik atas arah tu, malaikat kata aku tak sampai sini ke ya Rasulullah. Kau naik atas. Tingginya darjat manusia. Itu manusia dia taat, dia tinggi darjat. Malaikat memang taat dah. Nak uji apa? Sebab tu bila Allah cipta Adam, malaikat kata kau nak buat ke makhluk yang macam ada sekarang ni, nama dia apa, jin kan, semua menumpahkan negara bergaduh kat bumi ni. Kalau letak kat bumi manusia baru. Allah kata aku boleh tahu apa yang kau tak tahu. Nampak tak? Apa kata malaikat? Kami sentiasa bertasbih memuji kau ya Allah. Nampak tak? Rupa-rupanya dia tak diuji. Jadi kalau diuji, pasang, installkan, downloadkan dalam diri dia tu sifat manusia. Habis, hancur. Tengok kelab malam, masuk kelab malam. Soalan lagi itulah maksud saya kan. Itu kisah Harut Marut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.